Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana Allah itu adalah Tuhan yang layak untuk kita memberikan pujian. Seterusnya kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas izinnya dari izin Allah, atas rahmat dari Allah, atas hidayah dan taufiq, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama bertemunya kita di dalam page ataupun dalam FB Tadabbur Center ini untuk sama-sama kita mencari pengajaran, mencari teladan, mencari petunjuk dan mencari bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat-ayat yang dipilih untuk kita baca, untuk kita tafsirkan dan untuk kita mengambil pelajaran. Baik, ayat pada pagi ini kita masih lagi memilih ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi pagi ini ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8, iaitu ayat 7 dan ayat 8 dalam surah Az-Zalzalah, surah nombor 99. Kalau 2 hari, kalau semalam dan kemarin kita memilih ayat 7 dan 8 surah Al-Nashrah, maka pada pagi ini kita memohon rahmat dari Allah untuk kita membicarakan 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah, surah nombor 99, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa, tuan-tuan boleh temu ayat ini pada muka surat 599 di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya, kita akan bincang pada pagi ini, tuan-tuan, 2 ayat. Ayat 7 dengan ayat 8 dalam surah Zalzalah, surah yang ke-99 di dalam Al-Quranul Karim pada muka surat 599. Saya bacakan terlebih dahulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال
مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim. Itu dua ayat. Dan saya yakin, saya percaya pada tuan-tuan dan puan-puan, surah Zalzalah yang mengandungi 8 ayat, saya rasa tuan-tuan hafal. Sebab ni adalah surah-surah pendek. Ini adalah surah-surah lazim yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar dibaca. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh hafallah surah Al-Zalzalah ini. Kerana dia adalah surah pendek, surah yang sesuai nak dibawa di dalam solat. Jadi moga-moga dua ayat yang kita akan bicarakan ini memberi manfaat yang besar dalam hidup kita. Yang paling penting apa? Dalam setiap tadabbur yang kita belajar ayat-ayat ini, yang paling penting adalah apakah tindakan yang boleh kita ambil selepas kita memahami dua ayat dalam surah Al-Zalzalah ini, ayat 7 dan ayat nombor 8. Maknanya moga-moga dengan hidayah dan juga taufik daripada Allah, dengan rahmat dari Allah, karakter kita, sikap kita, cara kita berfikir itu sudah pun berbeza, kerana ayat ini dia membimbing kita untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ayat ini memberi ancaman kepada kita untuk menjauhi sebarang keburukan. Okay, kita baca terjemahan dulu. Ayat 7 dan ayat 8. Okay, ayat nombor 7 surah Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa, man tu sesiapa, dia mukallaf, dia lelaki atau perempuan, selagi mana dia mukallaf, فَمَنْ يَعْمَلْ, maka sesiapa ya'mal, yang sentiasa mengerjakan, yang sentiasa melakukan, misqala dzarratin khaira, kebaikan walaupun seberat zarrah. Okey, maknanya ayat 7 ni Allah beritahu kepada kita bahawa sesiapa di kalangan kita, lelaki ke perempuan ke, kalau dia selalu mengerjakan kebaikan. Okey, khaira tu adalah kebaikan, amal kebajikan. Mithqala dzarrah, walaupun amal kebaikan itu ia adalah seberat, seukuran zarrah, yarahu, maka dia akan nescaya dia akan melihatnya. Maknanya Allah beritahu kepada kita, ayat ni kalau kita faham, kita sedia maklum, surah Zalzalah surah yang berkisahkan tentang kiamat. Dan kita sedia maklum bahawa di hari akhirat nanti kita akan melihat amal-amal yang kita buat. Seperti mana ayat sebelum tu yang Allah kata apa? Liyurau a'malahum. Okey, untuk mereka melihat amal-amal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita meyakini secara pasti bahawa saya dan tuan-tuan dan puan-puan nanti di akhirat kita akan tengok dengan kedua biji mata kita. Tidak ada yang menghalangnya. Kita akan tengok nanti segala amal-amal yang kita lakukan. Maka ayat 7 dan ayat 8 Allah memperincikan amal apa, amal yang macam mana yang kita akan tengok. Maka ayat nombor 7 Allah bagi tahu, sesiapa yang sentiasa mengerjakan, yang melakukan semasa di dunia dia, iaitu amal kebaikan, walaupun kebaikan khairah itu dianya seukuran seberat zarrah, dia akan tengok nanti amal itu diberi balasan oleh Allah. Okey, dia akan nampak ganjaran dia yang Allah beri kepada dia. Kemudian Allah melanjutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa yang ya'mal, yang mengerjakan pula, misqala dzarrah syarra, syarra iaitu keburukan, maksiat, dosa, kejahatan, walaupun seberat seukuran zarrah, yarahu, nescaya nanti dia akan melihatnya, apakah balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Okey, dalam ayat ni, khaira, amal kebaikan, syarra, amal keburukan. Dengan bahasa mudahnya, khaira, apapun bentuk pahala yang kita lakukan. Khaira, syarra adalah apakah sahaja bentuk dosa yang kita lakukan. Okey, maksudnya dua ayat ni tuan-tuan dan puan-puan,
kalau kita baca terjemahan, rasanya ayat ni mudah untuk kita faham. Ayat ni beritahu, Allah beritahu kepada kita nanti, waktu di akhirat nanti, sewaktu di dunia, apa saja amal kebaikan yang kita lakukan, tak kisahlah amal kebaikan itu apa, walaupun seberat zarrah, kita akan tengok amal itu dipaparkan dan kita akan tengok amal itu Allah berikan ganjaran dia. Begitu juga Allah kata pada ayat nombor 8, dan sesiapa pula yang melakukan amal keburukan walaupun seberat zarrah, maka nanti di hari akhirat dia akan tengok keburukan amal yang dia lakukan. Okey. Ayat ini, tuan-tuan buat catatan, ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis riwayat Muslim, ayat ni, kalau kita baca dua ayat ni kalau kita tengok kan, kalau kita perhati baik-baik, kita renung ayat ni, kita hayati, ayat ni, dia bawa kepada kita dua perasaan tau. Dia akan datang kepada kita dua perasaan. Perasaan apa? Pertama, perasaan menggembirakan kita. Gembira apa? Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan buat amal yang kecil, kecil je amal tu, sikit je amal tu, tetapi tuan-tuan tengok Allah balas juga, maka dia akan menggembirakan kita. Tetapi apabila kita baca ayat nombor 8, ayat ni sangat menakutkan kita. Menakutkan kenapa tuan-tuan? Kerana apa? Kerana amal buruk walaupun sikit, Allah Ta'ala balas juga ke? Jadi ayat nombor 7 dan 8 ni mula-mula menggembirakan kita, kemudian menakutkan kita. Jadi dua ayat ni dia termasuk dalam konsep apa? At-tarhib. Dia panggil dalam konsep apa? At-tarhib wa targhib tu. Okey? Jadi moga-moga dua ayat ni kita faham dia punya terjemahan dulu. Lepas tu saya akan ulas tafsiran dia pun saya rasa jelas. Ayat ni dia tidak kompleks. Ayat ni dia tak susah untuk faham. Okey, saya harap tuan-tuan faham tentang makna ayat ni. Okey. Untuk lebih faham lagi, izinkan saya menerangkan dulu. Okey. Ayat ni tuan-tuan tolong catat. Ayat ini, dua ayat ni, Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Muslim, dua ayat ni Nabi cakap. Nabi kata sendiri dalam hadis riwayat Muslim, Nabi cakap ayat ni dia adalah ayat yang ringkas tetapi dia padat. Maksudnya ayat ni dia merangkumi segala sesuatu. Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, okey, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Kathir rahimahullah, dia ada datangkan hadis riwayat Muslim ni yang mana Nabi kata macam ni. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, "Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayata al-fadzata al-jami'ata." Nabi kata apa? Allah tidak menurunkan sedikit pun mengenai sesuatu melainkan ayat ini. Maknanya Nabi kata Allah tak, maksudnya Nabi nak katakan bahawa ayat yang Allah turunkan ini, kata Nabi, al-fadzata al-jami'ata. Maknanya Nabi kata ayat yang satu-satunya ayat yang macam ringkas, dia padat, dia merangkumi segala sesuatu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ni dia dua je. Sama ada dia buat kebaikan, sama ada dia buat keburukan. Dan kata para ulama, dua ayat yang sangat teliti, ayat yang sangat teliti, ayat yang sangat detail tu pasal apa? Pasal hisab adalah dua ayat ini. Jadi ayat ni tuan-tuan, moga-moga dapat memberi sesuatu impak dalam diri kita untuk kita berubah. Okey, kita terangkan lagi untuk lebih lanjut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh bulatkan atau tuan-tuan gariskan pada perkataan zarrah. Kalau kita baca ayat tadi, kita jumpa dua perkataan zarrah. Ayat 7 ada perkataan zarrah. Ayat 8 jumpa perkataan zarrah sekali lagi. Okey? Zarrah ni Nabi nak buat gambaran kepada para sahabat tentang zarrah. Persoalannya adalah apakah itu zarrah? Apa tu zarrah? Okey? Zarrah, okey, walaupun zaman moden, kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, kata dia, zarrah ni kalau zaman moden boleh diterjemahkan sebagai atom. Okey? Tapi di zaman Nabi SAW, okey,
sudah pastilah Nabi tidak terjemahkan dia sebagai atom. Sebab para sahabat mana faham apa itu atom. Tetapi apa itu zarrah? Okey. Zarrah, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dalam tafsir Al-Kashaf, okey, iaitu Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala alaih. Okey, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Az-Zamakhsyari dan Al-Kashaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari beliau mengatakan bahawa zarrah pada ayat 7 dan 8 ini dia kata az-zarratu an-namlatu as-saghirah. Kata Zamakhsyari dalam Kashaf, dia kata zarrah pada ayat ini ia membawa makna semut yang kecil. Dia kata makna dia adalah semut yang kecil. Okey, itu pendapat pertama. Maknanya Az-Zamakhsyari dia mengatakan bahawa zarrah pada ayat ini, Allah mengatakan ayat ini dia kata an-namlatu as-saghiratu. Dia adalah semut yang kecil. Maksudnya kalau kita ambil ayat ni dalam konteks ayat ni, Nabi ketika dia nak kempen, ketika dia nak bagi tahu ayat ni kepada para sahabat, bahkan Allah bagi tahu kepada kita bahawa sesiapa di kalangan kita yang buat amal kebaikan walaupun sebesar, seberat semut kecil. Kan semut ni kita tengok dia terlalu kecil. Jadi para sahabat tentulah faham, oh, benda yang paling kecil yang mereka boleh faham adalah semut kecil. Jadi zarrah itu adalah semut yang kecil. Az-Zamakhsyari sekali lagi beliau ada mengemukakan pendapat lain. Tapi dia kata waqila. Dia kata ada pendapat lain mengatakan, dia kata apa tu zarrah? Dia kata az-zarru ma yura fi syu'a'i syamsi minal haba'i. Maknanya dia kata ada para ulama mengatakan, kata Imam Mujamah, kata Az-Zamakhsyari rahimahullah, dia kata ada pendapat mengatakan zarrah itu adalah haba, debu yang kita boleh nampak apabila adanya sinaran matahari. Maksudnya zarrah ni juga boleh dikatakan ia adalah seperti debu. Okey? Okey? Maknanya kalau orang tanya zarrah tu apa zarrah? Okey, walaupun zaman moden ada mengatakan ia adalah atom, seperti mana kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Tetapi kalau kita fikir munasabah, Nabi kalau diterangkan kepada sahabat, tentulah sesuatu yang sahabat boleh faham. Jadi untuk mengatakan di zaman Nabi itu atom, mungkin jauh sama sekali lah, sebab sahabat dia akan faham sesuatu yang mudah difaham. Maka yang paling mudah kita nak terjemahkan zarrah di sini, seperti mana kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kashaf, iaitu adalah semut kecil. Semut yang kecil. Itu adalah zarrah. Okay, saya rasa kalau kita nak kata bentuk ukuran kecil, para sahabat fahamlah, oh, apa pun amal kebaikan walaupun dia kecil, sebesar semut kecil, Allah akan tengokkan amal tu kepada kita. Begitu juga kalau kita buat dosa, kita buat keburukan, walaupun dia sebesar semut kecil pun akan diperlihatkan. Okey. Ada yang mengatakan ia adalah debu. Okey. Pendapat yang boleh kita kedepankan. Okey. Secara ini pendapat peribadi saya, merujuk kepada hadis. Okey. Ada satu hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Okey. Ada satu hadis kalau tuan-tuan belajar tentang qisas. Qisas ni maksudnya nanti di hari akhirat, apa saja kejahatan yang dilakukan, yang kita lakukan kepada manusia lain akan dibalas. Termasuk binatang-binatang. Okey, kenapa saya perlu sebut hadis ni? Kerana hadis ini Nabi ada pakai perkataan az-zarrah. Tapi dalam hadis tu maksud zarrah tu apa? Jadi kalau kita faham hadis ni, maknanya kuatlah pendapat yang mengatakan bahawa az-zarrah itu adalah an-namlatu as-saghiratu, iaitu semut yang kecil. Al-Imam Az-Zamakhsyari dia tidak datangkan dalil yang sokong pandangan dia. Tetapi kalau kita baca hadis, rupanya ada. Hadis riwayat Ahmad, Nabi kata macam ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata yaqtasul khalqu ba'dahum min ba'din. Nabi kata qisas akan dijalankan di antara semua makhluk. Hatta kan Nabi kata apa? Hatta al-jamma'u minal qurna'u.
Nabi kata, bahkan di antara binatang yang bertanduk dan binatang yang tak bertanduk. Maksudnya Nabi kata nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala qisas. Allah akan buat timbal balas. Kalau ada kambing yang mempunyai tanduk semasa di dunia, dia pergi tanduk kambing yang tak ada tanduk di dunia, tapi kambing yang tak ada tanduk tu dia tak boleh balas apa-apa. Kan? Sebab dia lemah. Tetapi nanti di akhirat, kata Nabi, kambing yang tak bertanduk tu, dia akan tanduk balik kambing yang bertanduk tu. Itu dipanggil qisas. Timbal balas. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita baca hadis ni menakutkan. Binatang pun Allah Ta'ala akan balas kesalahan sesama binatang. Lepas tu hujung tu, hujung tu Nabi kata apa? وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنَ الذَّرَّةِ. Inilah point dia. Nabi kata, sehingga kan az-zarratu min az-zarrati. Nabi kata sehingga kan semut kecil dengan semut kecil yang lain. Maknanya hadis ini menyokong kepada pendapat yang mengatakan bahawa az-zarrah dalam ayat yang ke-7 dan 8 surah Az-Zalzalah, ketika mana Nabi tafsirkan kepada sahabat, ia adalah an-namlatu as-saghirah, iaitu semut kecil. Seperti mana hadis yang disebut dalam riwayat Ahmad. Walaupun ada pendapat kata ia adalah sebesar dia adalah seperti debu yang nampak. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi untuk mudahkan kita faham, kita boleh, untuk kita mudah faham, kalau kita nak terang ke anak kita pun, kita nak kata atom, mungkin budak tu dia tak belajar sains, mungkin dia tak faham. Tapi untuk memudahkan, kita boleh kempen, kita boleh ajak, kita kata engkau buatlah kebaikan. Kita kata pada nak buatlah kebaikan nak, walaupun kau buat seberat seumpama sebesarnya semut kecil nak, tetap Allah akan nilai. Cuba kita minta anak kita cari mana semut kecil. Tak nampak semut kecil tu. Okey. Begitu juga nak, kau jangan buat kejahatan ya nak, kau jangan buat dosa nak, walaupun sebesar semut kecil nak. Yang kau ingat kejahatan tu tak ada siapa yang nampak, tetapi Allah nampak dan Allah akan perlihatkan nanti kepada kita di hari akhirat. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah faham, dah jelas tentang dua ayat ni. Okey, tapi kita belum habis lagi. Kerana kita akan sokong, kita akan cerahkan lagi, kita akan mantapkan lagi pemahaman kita dengan kita membaca beberapa hadis-hadis Nabi SAW, dan juga kita akan menyokong memahamkan ayat ini dengan athar. Athar ni maksudnya kita akan bacakan pendapat para sahabat tentang ayat ini untuk menguatkan teladan, petunjuk, hidayah, pelajaran tentang ayat ini. Okey. Jadi pengajaran dia, setelah tuan-tuan tahu pada ayat ini, so dia punya teladan dia punya ibrah dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Agak-agak kalau ialah pasal kita tak bersemuka, mungkin saya tak boleh dapat jawapan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi tak apalah, saya tanya, saya jawablah. Okey, sebab kita tak bersemuka. Kalau bersemuka mungkin saya minta tuan-tuan berikan pandangan, pendapat. Ayat ni kita boleh ambil sebagai apa? Okey, macam ni. Ayat ni sebenarnya, okey, tuan-tuan tulis ya, dia punya pelajaran pengajaran dia apa tau? Okey, pengajaran ayat ini, okey, pengajaran ayat ini, okey, pengajaran ayat ini nombor satu, okey, nombor satu, saya kemukakan pendapat atau saya kemukakan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Okey, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, setelah dia ulas ayat ini, dia mengatakan bahawa, dia kata dalam ayat ini, dia kata terdapat anjuran, terdapat galakan untuk mengerjakan kebaikan meskipun sesuatu yang kecil, serta diancam, diberi amaran dari melakukan perbuatan buruk meskipun sesuatu yang dipandang ringan, dipandang remeh. Yang ini saya rasa Imam Sa'di ini dia kemukakan sama ayat yang jelas lah, seperti mana kita faham pada dua ayat tadi. Okey, untuk menambah lagi maklumat tentang pengajaran ayat ni tuan-tuan, apa kata tuan-tuan catat? Okey, ayat ni sebenarnya
dalam masa yang sama ayat ni apa tahu? Ayat ini ayat ni dia punya pengajaran dia adalah okey, kita semua jangan meremehkan, jangan memperkecilkan apapun amal kebaikan, walaupun dia sikit, walaupun dia tak banyak. Faham tak? Maksudnya, kita sendiri, untuk diri kita, okay, kalau kita buat satu kebaikan, okay, contohnya lah, kan, orang lain semua infak RM100, kita hanya infak, kita sedekah RM1 je. Ataupun kita sedekah 50 sen sajalah, contoh. Kan? Kita rasa macam mana? Kita rasa macam orang lain tu macam dia dapat lebih, ataupun kita macam mana? Kita jangan rasa macam ni. Setiap amal memang kita kena rasa kita buat tu sikit. Tapi maksud dia, janganlah diri kita ni memandang apa yang kita buat itu macam apa kita panggil macam maksudnya macam ni. Kita semua jangan sampai kita membuang ataupun mengabaikan segala perbuatan baik walaupun dia kecil. Contohnya macam ni, ada orang nak minta kita infak, tapi kita ada RM1 je. Okay? Kita jangan tangguhkan. Kita jangan maksudnya kita kata, oh nantilah ya, tunggu saya dapat gaji baru saya akan infak. Jangan tuan-tuan. Ada RM1, kita bagi dia RM1. Kau ada 50 sen, bagilah 50 sen. Selagi ada nilai, beri tuan-tuan. Kau ada 5 sen tuan-tuan. Buka-buka dompet, ada orang minta pada kita. Kita berilah dia walaupun dia 5 sen. Okey, jelas tak? Bagi diri kita tuan-tuan dan perempuan, kita buat apa? Kita beri juga walaupun dia 5 sen, walaupun dia 10 sen. Okey, jangan pandang, maksudnya jangan sebab kita tak ada duit yang banyak menyebabkan kita tak nak buat amal kebaikan. Sedangkan Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu apa? Walaupun kau buat tu sebesar semut kecil pun, tetap Allah akan nilai. Okey, nanti saya akan mantapkan lagi, kuatkan lagi dengan hadiah Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan ya. Jangan kita mempelekehkan orang lain yang buat kebaikan walaupun sikit. Jangan. Sebab Allah akan nilai amal kebaikan dia. Jadi saya akan sebutkan hadis Nabi SAW. Okey, kadang-kadang kan bos, kadang-kadang kita kan cakap pada kawan kita, tu je kau buat. Kan? Kau tengok aku buat banyak kerja. Engkau buat satu kerja je. Faham tak maksudnya? Maksudnya, kita jangan mempelekehkan. Kita jangan memandang kecil orang lain yang buat kebaikan walaupun tak banyak macam kita. Walaupun tak sebesar seperti kita. Jangan tuan-tuan. Anak kita buat kebaikan sikit. Jangan kita kata, lah, lipat satu baju je. Kau tengok kakak engkau lipat 10 baju. Maksudnya macam tu. Maksudnya, kita jangan memperkecilkan orang lain buat satu kebaikan walaupun dia kecil. Begitu juga dengan diri kita, jangan kita buang masa, jangan kita nak tunggu ada duit banyak, jangan tunggu kita boleh buat banyak baru kita nak buat kebaikan. Jangan tuan-tuan dan perempuan. Kerana walaupun dia kecil, tetap akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas kat situ? Okey. Saya sebutkan beberapa contoh dari hadis Nabi SAW untuk merubah diri kita, cara kita berfikir sama ada daripada diri kita ataupun kita tengok orang lain. Okey, jangan mempelekehkan, memperkecilkan orang bagi idea ke, orang buat kebaikan walaupun dia kecil. Jangan tuan-tuan dan perempuan, kerana itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, hadis yang saya nak kongsikan pertama, okey, tuan-tuan boleh catat hadis ni. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Hadis ni rasanya tuan-tuan biasa dengar. Okey, hadis ni hadis riwayat Muslim. Nombor hadis 2626, yang mana hadis ni Nabi pesan kepada kita. Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis ni Nabi kata apa? Jangan memandang, meremehkan mana-mana perkara kebaikan. Nabi kata jangan pandang remeh. Okey, jangan memperkecilkan mana-mana sesuatu kebaikan yang dibuat. Walaupun kata Nabi, engkau jumpa saudara engkau yang lain
dengan wajah yang manis, dengan wajah yang ceria. Kan? Maksud dia macam ni. Nabi kata, walaupun kau hanya buat amal dengan memaniskan, menceriakan wajah kau, jumpa kawan kau, jumpa saudara engkau, kata Nabi, maksudnya kan tuan-tuan, kan orang ingat buat amal ni macam, oh aku kena solat, oh aku kena sedekah. Maksudnya Nabi nak cakap pada kita, Nabi nak kempen. Nabi kata, jangan pandang ringan amal yang kadang-kadang senyum ni pun Nabi kata benda tu besar tau. Nabi kata jangan pandang ringan. Maknanya saya bawa contoh tu satu. Okey, saya betul faham tak? Maksudnya jangan pandang remeh mana-mana perkara kebaikan, walaupun hanya dengan senyum je, walaupun hanya dengan bermanis muka jumpa dengan sahabat-sahabat kita. Okey, saya perkuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Okey, saya bacakan. Saya bacakan dulu hadis, lepas tu saya baca dulu athar. Saya baca cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Siapa tak kenal Aisyah? Okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Okey. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur atau dalam tafsir Imam Suyuti, beliau ada mengemukakan banyak cerita-cerita sahabat-sahabat dulu, mereka mengambil ibrah. Mereka sangat terkesan dengan ayat 7 dengan 8 tu. Contohnya Aisyah. Okey, Aisyah radhiyallahu anha, okey. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, okey, Al-Imam Suyuti beliau membawa satu riwayat. Okey, riwayat dia kata macam ni. Qatadah, okey, seorang tabi'in, dia kata macam ni. Aisyah ni tuan-tuan, satu hari ada orang datang rumah dia, orang nak minta kepada dia makanan. Faham tak? Aisyah, ada orang datang rumah Aisyah minta makanan. Okey? Lalu apa Aisyah buat tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, rumah Aisyah radhiyallahu anha ada apa tuan-tuan? Agak-agak rumah Nabi ni, dia ada apa kat rumah dia? Kalau kita, Masya Allah, stok barang makan saja kadang-kadang boleh seminggu. Tapi apa Aisyah ada? Maka Aisyah buat apa? Dia kata dalam riwayat ni mengatakan fa'amarat lahu bitamratin. Maka Aisyah suruh diberikan kepada orang yang minta tadi itu adalah sebutir tamar. Sebiji tamar. Kemudian ada orang tanya kepada Aisyah. Faqala laha qailun. Maka ada orang tanya kepada Aisyah. Dia kata ya ummul mukminin. Dia kata, wahai ummul mukminin, dia kata, innakum tusaddiquna bitamratin. Okey, maknanya ada orang dia macam pelik lah tengok Aisyah, dia hanya bagi sebutir tamar kepada orang yang meminta-minta. Kan? Lalu dia tanya, Aisyah, dia kata, wahai ummul mukminin, engkau sedekah hanya dengan sebutir tamar? Kan, sebiji tamar tu, bukan satu kotak tamar tu, tapi sebutir. Lalu Aisyah kata, na'am, iya, aku sedekahkan dengan sebutir tamar. Lepas tu Aisyah kata, wallahi, dia kata, demi Allah, inna khalqa kathirun, sesungguhnya makhluk Allah ini adalah banyak, dia kata. Wala yushbi'uhu illa Allah. Dia kata, tidak ada yang boleh mengenyangkan manusia melainkan Allah. Okey, lepas tu yang di hujung ni lah yang kita nak ambil pelajaran. Aisyah kata apa? Awalaysa fiha mathaqilu dharrin kathiratun. Aisyah kata apa? Aisyah kata pada lelaki, pada orang yang bertanya tu, dia kata apa? Bukankah, dia kata, pada sebutir tamar ini mengandungi zarrah yang banyak. Kita faham tak? Maknanya Aisyah kata apa? Walaupun sebutir tamar yang aku sedekahkan, tetapi sebutir tamar ini dia mengandungi banyaknya zarrah-zarrah kebaikan. Okey, faham tak maksudnya? Aisyah nak kata walaupun sebutir tamar, walaupun dia sebutir tamar, kan nampak macam kecil sikit je, tetapi ia mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita mantapkan lagi, kuatkan lagi pendapat bahawa pentingnya tuan-tuan, jangan memandang ringan, jangan kita mempelekehkan kebaikan walaupun dia kecil. Okey?
saya datangkan, saya baca riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula. Okey. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam riwayat tu dia kata satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu atahu miskinun. Okey, telah datang kepada dia orang miskin. Okey. Wa fi yadihi unqudun min inabin. Okey. Masa orang miskin datang dekat tempat Umar, di tangan Umar tu ada, kita panggil apa, setangkai anggur. Kan anggur ni kan dia pakai tangkai kan. So kan anggur kan dia banyak, ada beberapa biji anggur pada satu tangkai. Maka di tangan Umar tu ada satu tangkai anggur. Lalu Umar buat apa? Fanawalahu habbatan faka'annahum ankar. Dia kata fanawalahu minhu habbatan summa qala. Lepas tu dia daripada setangkai tu dia ambil, dia petik sebutir, kita sebutir ya ke sebiji? Sebiji anggur ke sebutir anggur? Okey, dia ambil sebiji lah daripada banyak-banyak anggur tu. Dia ambil. Lepas tu dia kata apa? Dia kata fihi, dia kata sebutir anggur ini, dia kata apa? Masaqilu dharrin kathiratun. Kathiratun. Maksudnya dia kata apa? Dia kata sebutir anggur ini, dia punya ukuran dia kata ada banyak zarrah-zarrah kebaikan. Faham tak? Maksudnya Umar nak kata walaupun sebutir anggur ini, dia kata, tetapi ia mempunyai banyaknya zarrah-zarrah. Maksudnya kalau walaupun dia kecil, kan? Walaupun dia kecil, tetapi dia ada kebaikan. Bukanlah maknanya Umar ni dia kedekut, tidak. Bukanlah Aisyah tu kedekut, tidak. Memang Aisyah ni rumah dia memang ada beri tamar saja. Begitu dengan Aisyah, begitu dengan Umar. Umar ni dia kata walaupun kau hanya beri satu saja sebutir tamar itu, tetapi ia mengandungi banyaknya mathaqilu dharratin dharrin kathiratun. Okey. Jadi tuan-tuan dah tahu perkataan Aisyah, tuan-tuan dah tahu perkataan Umar, kita dah belajar hadis Nabi tentang senyum tadi pun. Nanti di hari akhirat rupa-rupanya kita akan nampak, rupanya ada pahala aku senyum. Tak sia-sia aku senyum. Walaupun orang tengok senyum ni macam amal yang ringan saja, tapi kalau tuan buat, kita akan tengok nanti amal tu dari akhirat, seperti mana hadis riwayat Muslim. Jadi untuk memantapkan lagi, menguatkan lagi supaya jangan maknanya jangan buang masa, ataupun jangan kita kalau ada peluang nak buat baik, jangan tak buat baik. Walaupun kita, maknanya apa yang ada pada diri kita ketika itu kita buat, tuan-tuan. Okey? Walaupun kita tak boleh infak, kita boleh buat apa pun kebaikan. Okey? Walaupun orang buat banyak, kita buat sikit, tak apa, tuan-tuan. Jangan segan, kerana ayat ini Allah memberikan sebesar pengharapan. Okey? Untuk lebih memberikan motivasi kepada saya dan tuan-tuan dan perempuan, saya bacakan kisah. Saya bacakan kisah. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, kisah ni tuan-tuan moga-moga memberikan motivasi yang sangat tinggi pada tuan-tuan dalam buat kebaikan. Jangan memandang rendah kebaikan walaupun dia sikit. Okey. Tuan-tuan dan perempuan pernah dengar tak? Pernah belajar ataupun pernah membaca kisah seorang pelacur Bani Israel? Maksudnya tuan-tuan pernah dengar tak kisah seorang pelacur, kerja dia ni melacurkan diri saja. Dalam hadis yang kita akan baca, tapi tuan-tuan tulis dulu dia punya sumber hadis ni. Okey. Hadis ni tuan-tuan tolong tulis. Hadis riwayat Al-Bukhari, tulis. Hadis riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 3321 dan 3467. Ini dia punya rujukan hadis riwayat Bukhari. Kemudian bukan sekadar riwayat Bukhari, dia juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nombor hadis 2245. Okey, 2245. Okey, cerita seorang pelacur yang kerja dia tak buat amal kebaikan apa pun. Sebab dalam hadis ni Nabi kata dia ni antara pelacur
daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Maknanya jahat, tuan-tuan. Bukankah kita memandang pelacur-pelacur ni satu pekerjaan yang sangat buruk dan jelek? Kan? Kalaulah kita tanya, apakah balasan yang Allah akan bagi kepada pelacur? Kan? Pelacur kan dia berzina. Kan berat dia punya hukuman, di antara salah satu dosa yang besar. Lepas tu kerjanya asyik melacurkan diri saja. Kan? Kita mesti kata, kalau kita dengar tu pun muka kita dah berubah kan. Kita pandang, jeleknya. Kejinya kerja dia kan. Okey, bukan kita kempen supaya buat kerja begitu. Tidak. Maksud saya, hadis ni hadis ni menarik sebab dia membantu kita untuk faham ayat ni. Okey, perempuan ni kan, kalau kita baca hadis riwayat Muslim tu, satu hari waktu dia berjalan, dia nampak seekor anjing yang sedang keliling sebuah perigi sambil dia keliling sebuah perigi. Okey, yang anjing tu dia nampak macam dah nak hampir kata apa, dia macam dah nak hampir mati. Faham tak maksudnya? Sebab terlalu haus anjing ni kan, dia jeli-jelikan lidahnya pusing perigi tu. Tiba-tiba perempuan, Nabi kata apa? Nabi kata tiba-tiba ia telah dilihat oleh seorang pelacur. Nabi kata pada hadis, Nabi kata idza ra'atuhu baghiyun min baghaya Bani Israel. Hadis Nabi kata tiba-tiba anjing yang sedang kehausan, yang sedang tawaf, yang sedang keliling perigi tadi, hampir-hampir dah nak mati dah, tiba-tiba dilihat oleh seorang perempuan pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Maka perempuan tadi tu dia buat apa? Nabi kata apa? Fanaza'at muqaha. Nabi kata apa? Dia buat apa? Fanaza'at muqaha fasaqatuhu faghfira laha bihi. Maka perempuan ni dia tanggalkan khuf dia, kasut dia lah, isi dengan air, dia beri anjing tu minum dengannya. Okey, sekarang tuan-tuan, okey, faham macam ni? Okey. Perempuan tadi yang pelacur kan, dalam hadis ni apa kebaikan yang dia buat? Saya tanya tuan-tuan, apa kebaikan yang dia buat? Apakah khairah kebaikan yang dia buat? Nabi tak kata dia rajin puasa, Nabi tak kata dia rajin solat, Nabi tak kata dia banyak sedekah. Tapi apa khairah yang dia buat, tuan-tuan? Saya nak kempen pada tuan-tuan, apa khairah, apa kebaikan yang dia buat? Tentulah tuan-tuan kata, alah, dia bagi minum anjing yang sedang kehausan, yang nak mati tadi, itu je, itu kebaikan dia buat. Betul tak, tuan-tuan? Okey, kalau tuan-tuan kata ya, itu kebaikan dia buat, Nabi tak cakap dia ada kebaikan lain. Tak ada. Nabi kata dia nampak anjing yang hausan, yang dah hampir mati, dia beri anjing tu minum. Lalu tuan-tuan, ayat nombor 7 tadi Allah kata apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan? Okey, maknanya disebabkan kebaikan yang kecil tadi yang perempuan itu buat, hanya kerana anjing je. Orang Melayu ni kalau pasal anjing, ya Allah, anjing ni menjadi satu simbolik yang keji. Kan? Orang kalau buat perumpamaan, dia akan katakan anjing, kan? Macam anjing dengan bayang-bayang, orang guna simpulan bahasa apa? Anjing kurap lah, kan? Orang tak takut dengan anjing ni. Jadi perempuan ni, dia kebaikan dia apa, tuan-tuan? Kalau berbanding kebaikan perempuan itu dengan kebaikan yang kita buat, kan? Contoh ataupun orang lain buat, kan? Bagi anjing tu minum je, kan? Lalu Nabi kata apa tahu? Apa yang Allah balas pada perempuan ni? Nabi kata, faghafara laha bihi. Maka Allah telah mengampunkan dosa dia disebabkan kebaikan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan bayangkan, faham tak maksud saya? Maksudnya perempuan ni dia buat kebaikan hanyalah kalau kita kata, kalau kita nak ambil ayat tadi tu, kita kata misqala dzarrah. Bagi anjing minum, Allah Ta'ala balas kebaikan itu. Bagi anjing minum, bukan bagi orang minum. Bagi anjing tu minum, Allah kira kebaikan itu dinilai oleh Allah. Lalu Allah mengampunkan kesalahan dia, dosa-dosa dia melacur itu, tuan-tuan dan perempuan. Saya harap tuan-tuan jelas. Saya harap tuan-tuan boleh gunakan hadis ni untuk kempen pada orang, supaya jangan mempelekehkan orang lain buat kebaikan. Dan jangan kita ada peluang buat kebaikan, kita tinggalkan kebaikan walaupun dia kecil, kerana ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey.
Kita baca pula pada ayat nombor kita baca pula pada ayat nombor 8. Ayat nombor 8 ni kita fahamlah sebab dia lawan. Dia lawan kepada ayat nombor 7. Lawan dari sudut apa? Kalau tadi dia buat kebaikan walaupun hanya memberi anjing tu minum, ada nilai di sisi Allah. Kan? Begitu juga kalau ada orang buat keburukan, walaupun keburukan tu kecil, maka pun akan dinilai di sisi Allah. Maknanya pengajaran dia apa tuan-tuan? Tulis. Pengajaran dia ayat nombor 8 ni tuan-tuan ya. Jangan memandang ringan. Jangan memandang ringan ataupun jangan tidak mengambil kisah, ataupun kita panggil apa? Jangan memandang ringan. Jangan anggap sesuatu tu ringan jika ia melibatkan dosa. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya pelajaran ayat nombor 8 ni kita belajar apa? Kalau kita buat sesuatu dosa syarra, jangan kita pandang dosa itu ringan. Tak apalah. Kita kata apa? Mungkin ada orang kata apa? Alah, aku cakap sikit je pun. Takkanlah tak boleh. Jangan tuan-tuan. Dalam bab syarra, jangan memandang ringan kejahatan yang dilakukan walaupun dia hanyalah kecil. Walaupun dia tak termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Jangan memandang ringan. Jangan. Sebab nanti Allah akan perlihatkan kejahatan itu. Untuk kuatkan pengajaran untuk ayat nombor 8 ni, saya nukilkan, saya bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud dengan hadis riwayat Tirmizi. Yang mana hadis ni Nabi pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha yang dia telah cakap satu perkataan je merendahkan salah seorang isteri Nabi yang lain, maknanya madu dia nama Safiyah. Maksudnya mungkin ada orang dia kata, alah, aku cakap sikit je. Kan? Tak. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya kan kadang-kadang ada orang, dia kata, tak apalah, bukan dosa besar. Alah, cakap sikitnya, itu pun nak terasa. Itu pun nak kecil hati. Jangan tuan-tuan. Nabi pernah pesan kepada Aisyah. Yang mana satu hari Aisyah pernah merendahkan. Kita panggil merendahkan Safiyah. Yang mana, ialah kalau orang cemburu kan. Cemburu dengan cemburu ni macam, ialah kan. Jadi Aisyah pernah cakap, Safiyah ni dia pendek. Cemburu, perasaan cemburu kan perempuan ni tak boleh nak elak, tetapi menyebabkan dia telah menjatuhkan maruah Safiyah dengan mengatakan dia pendek. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Tuan-tuan tahu tak Nabi tegur Aisyah tu, Nabi cakap apa? Kan? Kalau kita bukan satu perkataan tuan-tuan, dah banyak perkataan yang kita cakap pada orang. Kan? Ini satu je tuan-tuan. Lalu Nabi kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, qad qulti kalimatan. Nabi kata, sesungguhnya engkau Aisyah telah memperucapkan satu kalimah. Lau muzijat bima'il bahri lamazajatuhu. Maksudnya kata apa? Aisyah dia kata, engkau walaupun kau cakap satu perkataan saja ni, kau telah cakap satu perkataan, kau telah kata Safiyah tu pendek, tetapi perkataan yang kau cakap tu, kata Nabi, kalaulah dicampur dengan air laut, nescaya air itu akan berubah warna dia. Tuan-tuan bayangkan. Maknanya Nabi kata apa? Jangan cakap suatu benda yang buruk walaupun hanya satu kalimah. Tetapi kalimah tu dia punya beratnya, dia punya kesalahan dia. Kalau letaklah kalimah tu di dalam laut, berubah warna air laut itu. Tuan-tuan. Untuk menguatkan lagi kepada pengajaran nombor 8. Apa dia tuan-tuan pengajaran nombor 8 tuan-tuan? Jangan memandang ringan kesalahan kecil, perkara yang kecil dari sudut kejahatan. Untuk menguatkan ini, saya nukilkan, saya kongsikan tuan-tuan satu lagi cerita benar. Cerita benar ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi kisah seorang pelacur yang jahat dia, kebaikannya tak ada pun,
tapi dia hanya memberikan anjing yang sedang kehausan, Allah nilai, Allah appreciate dia punya kebaikan walaupun kecil tadi. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Bagaimana pula kisah seorang perempuan dengan seekor kucing? Okey. Kita pernah dengar kisah seorang perempuan yang dia ada memelihara, menjaga seekor kucing? Tapi apakah kesalahan dia? Apakah syara dia yang telah dia buat? Okey, pertama, tulis dulu riwayat dia. Status riwayat dia penting, tuan. Okey? Okey. Hadis cerita seorang perempuan dengan seekor kucing, tuan tulis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tulis. Hadis riwayat Al-Bukhari, nombor hadis dia 2365, 2365, dan riwayat ini juga ada pada hadis nombor 3318, 3318 dan 3482 dalam riwayat Al-Bukhari. Juga riwayat Muslim nombor hadis 2242. 2242. Okey, sebab kita kalau baca hadis Nabi mesti melihat dulu status riwayat dia. Okay, sebab kita nak jadikan sebagai dalil, nak jadikan sebagai penguat kepada teladan yang kita cerita pada ayat nombor 8. Okey tuan-tuan, mari kita dengarkan cerita tu. Okey, cerita ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, yang ni saya baca bahasa Melayu je lah, sebab kita pun ada kat sejam rupa-rupanya. Tak apa, Alhamdulillah. Okey, jangan kita berkira waktu dengan Allah. Okey, jangan kita berkira waktu dengan Allah. Okey, waktu Allah bagi ni pun adalah waktu rahmat dari Allah. Okey, kita teruskan. Siapa yang rasa dia nak bersama lagi, dia teruskan. Siapa yang rasa ada kerja, tak apa tuan-tuan, saya izinkan. Okey, untuk tuan-tuan berikan kerja yang ada pada tuan-tuan dan perempuan, sebab kita boleh rekodkan. Okey tuan-tuan dan perempuan. Perempuan ni tuan-tuan, Nabi kata apa tau? Nabi kata uzzibatil imra'atun fi harratin habasatha hatta matat ju'an. Nabi kata ada seorang wanita diazab disebabkan seekor kucing yang dia kurung sehingga kucing itu mati kelaparan. Kalau kita baca hadis ni, Nabi tak sebut dosa lain yang dia buat. Cuma Nabi kata apa? Dia telah berbuat dosa, azab dia diazab disebabkan apa? Dia telah menyebabkan seekor kucing mati yang dia kurung sehingga kucing tu mati kelaparan. Maka Nabi kata apa? Disebabkan itu kata Nabi kata apa? Fadakhalat fiha nara. Maka dengan sebab perbuatan dia kurung kucing tu, tak bagi dia makan, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Allah mengatakan bahawa Nabi kata apa? Allah wallahu a'lamu. Kemudian Nabi kata apa? Allah Ta'ala mengatakan apa kepada perempuan ini? Hadis ni kata apa? Hadis ni, kenapa perempuan tu masuk neraka? Maka dikatakan kepada dia, engkau tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum ketika engkau kurung dia, dan tidak pula engkau membiarkan dia agar kucing itu dapat mencari makanan sendiri dari binatang-binatang yang kecil. Okey. Daripada cerita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira macam ni kan, takkanlah ustaz dia masuk neraka sebab kucing je yang dia tak bagi makan. Bukan dia tak bagi makan kat manusia. Betul tak? Kan? Maksudnya kalau kita fikir sudut macam kejahatan lah kan. Antara tak bagi manusia makan dengan tak bagi kucing makan, mana lebih zalim? Kan? Sebab orang memuliakan manusia daripada haiwan. Kan? Tentulah kita kata tak beri makan kepada manusia lebih teruk daripada tak beri makan kepada kucing. Tetapi ingat tak kita baca dua ayat tadi? Ingat tak? Yang Allah akan tengok amal itu walaupun apa? Syarrai misqala dzarratin syarriyarah. Sebab itu kita kata tadi penganjaran ayat nombor 8, jangan memandang ringan kesalahan itu walaupun dia kecil. Sebab apa? Kita bimbang waktu kita buat yang jahat itu, yang kecil itulah Allah masukkan kita dalam neraka. Tetapi kita telah lepaskan peluang. Kita tak nak buat amal kebaikan yang kecil.
Disebab kita tengok, alah aku ada sikit duit je, alah aku boleh buat ni. Siapa kita tak nak buat? Menyebabkan kita terlepas daripada dapat syurga Allah. Itulah pengajaran yang kita nak belajar. Jadi, pada ayat cerita perempuan tadi itu bagi pengajaran kepada apa kita, tuan-tuan? Jangan memandang ringan sebarang perbuatan kejahatan, sebarang bentuk dosa, sekalipun dia kecil, kerana bagi Allah ia akan tetap dibalas. Begitu juga jangan membuang, jangan menangguh-nangguhkan, jangan melepaskan peluang untuk buat kebaikan walaupun dia kecil, kan? Dan juga jangan merendahkan manusia lain yang buat kebaikan tak seperti mana kita buat kebaikan. Jangan kita tarik muka kita, jangan kita peli kawan kita yang buat kebaikan sikit je. Dia tu buat tu je, kita buat sampai 10 kerja. Jangan, tuan-tuan. Kerana bagi Allah ia ada nilai. Dia ada nilai. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pengisian kita hampir 1 jam ini, okay, semua itu dari Allah. Okay, kita sangat bersyukur kepada Allah kerana Allah mengizinkan kita untuk kita dapat bercakap, berbicara, membaca ayat Allah, dapat mengisi waktu ini untuk berkomunikasi kita, untuk kita membaca mesej dari Allah. Moga-moga kita dapat pertunjuk, ubah cara kita berfikir. Daripada kita berfikir tadi, tindakan kita akan ikut macam mana kita fikir. Okey, jadi kesimpulan dia, pengajaran dia seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, bermula hari ini. Okey, bermula hari ini, kalau kita ada peluang buat sebarang kebaikan, walaupun orang tak appreciate kita, walaupun orang memperkecilkan kita sebab kita buat tu kecil je, tapi itu je kita mampu. Tak apa, tuan-tuan. Di sisi Allah, Allah akan nilaikan. Okey? Begitu juga, jangan kita memperkecil-kecilkan apa saja kebaikan, apa saja idea, apa sajalah bentuk kebaikan, walaupun dia kecil, kerana ia ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita memandang ringan. Kata, kalau dalam bahasa Indon dia kata, maksudnya walaupun sesuatu itu yang sepele, walaupun benda itu yang ringan, mudah, jangan kita anggap kejahatan itu tak apa. Dia bukan dosa besar. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita bimbang nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan berikan, kerana kebaikan itu, keburukan itu kita akan dipertontonkan, diperlihatkan nanti di hari akhirat. Jadi moga-moga 2 ayat 7 dan 8 surah Al-Zalzalah ini memberikan manfaat yang banyak dalam hidup kita. Dan inilah sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan, adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik, untuk mengubah diri kita daripada dosa kepada buat pahala, daripada buat pahala kepada bertambah-tambah buat pahala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, Allah berkat kita, dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada kita, dan Allah Ta'ala mencatat usaha kita yang sedikit sejam ini, tuan-tuan, kan, hanyalah sedikit saja daripada banyak waktu-waktu yang Allah beri kepada kita, dicatat oleh Allah sebagai amal salih. Jadi sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain, saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kesalahan, jika ada sebarang kekurangan. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang baik itu adalah Allah, yang sempurna itu adalah Allah. Sebarang kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Kita sambung semula tadabbur ayat-ayat pilihan ini pada minggu hadapan, iaitu pada hari Isnin minggu hadapan. Saya tengok kalender. Hari Isnin minggu hadapan, okey, pada 22 hari bulan Jun, bersamaan dengan 30 Syawal, kita akan sambung semula dengan beberapa lagi ayat-ayat pilihan yang sama-sama kita mengambil pelajaran. InsyaAllah pada Isnin hadapan, jam yang sama. InsyaAllah, tuan-tuan, kita mohon Allah Ta'ala rahmati kita
dan Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi nanti insya-Allah pada hari Isnin 22 Jun bersamaan dengan 30 Syawal. Saya mohon ampun dan maaf sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.